Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, sekiranya bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, isteri-isteri dan juga suami-suami mereka, dan seluruh kaum kerabat mereka, dan juga harta yang diusahakan serta perniagaan yang dikhawatiri akan berlakunya kerugian dan kemerosotan, dan begitu juga rumah-rumah yang besar yang tersergam indah, kesemuanya itu menjadi keutamaan cintanya mereka lebih daripada mereka nak mencintai kami, yakni Allah dan Rasul, dan nak berjihad di jalan Allah. Maka tunggulah saat, kata Allah, kami turunkan keputusan, yakni balasan azab, seksaan ke atas diri mereka. Dan Allah sekali-kali tidak memberi pimpinan petunjuk kepada golongan yang berlaku fasik, yang berlaku jahat. Sadaqallahul azim. Surah At-Taubah ayat 24. Yang saya muliakan sahibul muhtaram, pengurusi majlis pada program sambutan Maulid Nabi malam ini, dan juga pengurusi surah Sahabah, Tuan Imam, Tuan Bila, dan seluruh ahli dan kuasa pentadbir surau, tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah pada malam ini dapat kita berkumpul berada di Dewan Solat ini untuk sama-sama kita mendengar dan berkongsi untuk beramal dengan apa yang kita dapat, terutama di bulan Rabiul Awal ini yang kita sambut sebagai sambutan hari kelahiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syukur kita ke hadrat Allah juga, kita sudah diberi sedikit kelonggaran untuk kita boleh berada di masjid dan surau untuk solat berjamaah, dan juga mengadakan program-program pengimarahan masjid dan surau sempena hari-hari kebesaran Islam, dan begitu jugalah kuliah-kuliah maghrib, subuh dan seumpama dengannya. Cuma kita kena patuh SOP, dan masih lagi kita tak boleh kata bebas sepenuhnya. Harap-harap mudah-mudahanlah tak lama lagi kita juga dapat solat dalam keadaan saf yang rapat, sebagaimana di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi hari ini dah boleh dah sembayangnya rapat-rapat. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni letih ni, daripada ipoh tak habis lagi ni kan. Kita mukadimah dulu, start pukul 10 boleh lah kot ya. 2 jam lagi insya-Allah, mudah-mudahan. Makan pun macam tak berapa nak siap lagi tu kan.
Kita santai-santai dulu. Sekarang kita sudah berada pada zaman yang kita selalu dengar orang sebut di akhir zaman. Dan mulalah berbagai-bagai tanda-tanda hari kiamat yang mulalah muncul. Tanda-tanda hari kiamat yang dah banyak hari ini. Cuma tanda-tanda besar kiamat yang belum lagi kita nampak. Hak tanda-tanda kecil ni dah melata dah, merata tempat dah. Satu persatu Allah tunjukkan bila mana hari nak kiamat. Di antaranya kalau kita lihat perkara yang jahat dilihat sesuatu yang baik, perkara yang baik dilihat perkara itu seumpama seolah-olah perkara itu adalah jahat. Ini jelas. Orang pakai tudung nampak macam jahat. Orang yang tak pakai tudung pula nampak baik. Nampak? Kan pelik hari ni. Orang yang buat maksiat dipuja, diangkat, dijulang. Orang yang buat amalan soleh nampak dikeji hari ni. Ini yang berlaku di akhir zaman. Seolah wujud yang disebut jenis golongan amar mungkar nahi ma'ruf. Seumpama itu kalau kita nak sebut hari ni yang sedang berlaku. Perkara yang menyuruh ke arah kebaikan dinampak mungkar. Perkara mencegah kemungkaran dinampak sesuatu yang baik. Oh, hari ni cukup dahsyat tuan-tuan. Sampai dah tak nampak dah seolah-olah halal dan haram di dalam Islam. Hak yang Allah sebut dalam Quran apa dia, hak Nabi sebut dalam hadis apa dia, seolah-olah dah tak tahu dah apa benda ni. Hak apa benda ni yang kata ni, yang katakan sembahyang, yang katakan sedekah, zakat, kalau wajibnya, puasanya, orang tak ambil hal dah, orang tak ambil kisah dah sampai sekarang. Inilah dunia yang katakan akhir zaman cukup banyak. Sebab itulah Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata apa dia? Ada dua hadis. Yang pertama Nabi sebut as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi ala jamri. Di akhir zaman ni orang-orang Islam, orang yang beriman nak menghayati Islam yang sebenar, termasuklah sunnah-sunnah Nabi SAW, seperti mana menggenggam bara api yang panas. Sekiranya tak tahan dengan panas bara api ini, Nabi kata dia akan buang, dia akan lempar. Itu dalam maksud dia tuan-tuan. Ertinya cabaran, ujian, dugaan yang kita nak menghayati Islam, termasuklah perkara yang kita nak mengimarahkan masjid maupun surau pada malam ini. Penduduk di sini agak-agak berapa ramai kita sedia maklum, majoriti ramai yang Melayu Islam. Kalaulah 100 rumah, maknanya satu orang datang, 100 orang penuh surau ni. Tapi malam ni okeylah, nampak kehadiran pun tak kurang 2,000 ada nampak tuan-tuan. Masuk jin dengan malaikat lah. Kajian dibuat. Kalau satu taman ke kampung tak kira lah. Kalau ada masjid yang hadir 10% je tuan-tuan, 10% je yang datang, 10% je. Kalau ada 1,000 rumah, 100 je yang hadir, yang mari. Yang lain biasalah drama Korea tak habis-habis. Iya, hak jenis Korea. Yang tak Korea, hak yang bola-bola je. Dia tak peduli hampa duk selawat ke sallallahu ala Muhammad, tak peduli lah. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah, hari yang mulia penuh saadah,
bermulalah sebuah kisah. Ada dia peduli. Lagu tu keluar 12 Rabiul Awal. Tak peduli dia. Buat dek, merendek buat dek. Itu yang dia tahu. Hak inilah yang kita rasa yang terpaut ni. Yang kita nak hadir malam ni. Ni pun jenuh ni. Ku nak datang tidak, nak datang tidak. Hari nampak macam nak ribut. Bukan hujan pun tidak. Dia rasa macam nak ribut. Tak boleh nak habis dengan kubah-kubah pun runtuh ni kan. Macam-macam hal. Inilah yang Nabi sebut. Bukan senang nak mengaji Quran. Nak boleh Yasin 83 ayat lepas subuh. Every day. After pray, selepas subuh, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, sampai habis. Beratlah mulut. Yasin 83 ayat, bukan sampai 1 jam. Itu yang dah biasa baca ni, lebih kurang dalam 8, 9, 10 minit je. Tak lebih 10 minit. Cuma kalau bacaan tu agak merangkak, yang tu mungkin 15 minit lah kot. Sekejap aja. Tapi tak boleh jadi berat. Ni yang kata ujian, cabaran. Cuma menyanyi. Mana ada rasa letih lenguh mulut dah. Seumpama rama-rama. Tu contoh rama-rama keluar. Ada tengah menyanyi lagu rama-rama menguap. Mana ada? Seumpama mana ada tengah menyanyi ngantuk? Sebab iblis seronok. Sebab iblis ni suka. Dia tak pengaruhi kita. Elok lagi lah, panjang lagi nyanyi. Ulang balik, repeat balik. Tapi kalau ngaji, jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Allah. Penat ibu-ibu sekalian, tuan-tuan. Pagi tadi saya kuliah duha di Pondok Barakah Ustaz Datuk Kazim Ilyas. Saya ada program di sana bulanan. Ada satu muslimat yang duduk di situ. Ni warga pondok ni, orang yang merelakan diri mereka duduk di situ. Mereka ada waris, anak-anak pun ada, bukan tak ada. Tapi seronok duduk di situ, ada rumah dan sebagainya. Ada yang ada kereta pun ada kereta. Ini kira warga emas saya sebut ni. Dia boleh khatam Quran 3 hari sekali. Tadi dia datang tadi. Ada tadi. 3 hari sekali khatam Quran. Macam mana agak-agak kita? Itu yang warga emas ni. Yang kita warga gangsa perak belum lagi nampak ni. Agak-agak macam mana kita dengan Quran? Yang kita nak hidupkan sunnah Nabi ni. Yang pentingnya maulid Nabi. Kita nak tahu macam mana apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi nak bagi kepada kita, dan sehingga akhirnya kita tahu matlamat hidup kita yang sebenar. Tuan, within 3 days, 3 hari je dia boleh khatam 30 juzuk. Dia buat lagu mana, dia buat macam mana. Selepas apa dia sebelum subuh dia habis 2 juzuk, selepas subuh dia habis 2 juzuk. Kemudian sebelum zuhur dia habis 2 juzuk, kemudian selepas zuhur dia habis 2 juzuk. Sehinggalah asar sama juga 2-2, maghrib 2-2, isyak 2 juzuk sebelum, 2 juzuk selepas. Sehari 5 waktu. 5 waktu mengiringi 5 waktu dengan 2 kali 5, 10 juzuk. Sehari 10 juzuk. 2 hari 20 juzuk, 3 hari 30 juzuk. Mudah aja kalkulate matematik. Dia boleh khatam, ibu-ibu sekalian. Ni warga emas ni. Hak kita tak tahulah nak sebut. Nampak tak? Cabaran tak? Cabaran. Bukan senang. Nak sedekah. Amalan infak. Dengan sahabat tadi. Dia baru jugalah buka kedai makan. Dan amalan dia
Banyak makanan juga yang dia bersedekah, dia bagi orang-orang susah. Sehari kadang-kadang nak dekat 10 bungkus, dia bagi orang-orang susah. Apa dia kata? Alhamdulillah Ustaz, bila saya ni ialah sedekah bagi orang makan, orang susah dan sebagainya, kedai saya tak putih-putih orang datang Ustaz. Tu ada je orang datang beli. Ialah pelanggan dia ramai, semakin ramai, semakin ramai. Berkat. Dia pun tahu berkat, nampak. Dia tahu dan dia dah rasa nikmat. Tapi ingat senang ke? Jangan. Bukan senang. Kita kadang-kadang nasi lemak, yang berniaga nasi lemak. Nasi lemak bungkus tu, telur belah 20. La ilaha illallah. Apa nak rasa orang yang makan nasi lemak? Telur tu dibelah 20, nipis berbenar. Terpaksalah makan nasi lemak, pegang telur sendiri. Tu rasa telur je lah. Makan nasi lemak gitulah lebih kurang, tuan-tuan. Cuma nak ceritanya. Kedekut ya amat, ya Allah. Bagilah, tak rugi pun. Allah hitung kita punya keikhlasan kita, kesungguhan kita nak bagi makan orang, kita nak ada untung sama-sama, yang beli pun untung, kita pun untung. Ni kalau dah telur belah 20 apa dapat makan kadang-kadang kacang tu kira 3 ketui je. Ikan bilis goreng dah lah halus berbenar, cukup 2 ekor. Contohlah kita kata terlalu berkira-kira, dia tak ingat pahala sedekah, dia tak fikir sedekah. Itu contoh. Dan macam-macam lagi. Jadi Nabi sebut orang yang nak hidupkan Islam di akhir zaman memang cukup berat ujian dia. Tak tahan. Tapi tak boleh tidak. Sekali kita dah kata ana muslim, ana mukmin, kita tak boleh lari, tuan-tuan. Sebab ingat, ada hukum orang yang lari daripada Islam. Bila disebut murtad, na'udzubillah min zalik, berat hukuman orang yang keluar daripada Islam. Sebab itu mulut jangan sedap-sedap cakap, aku dah tak suka dengan Islam, mengongkong aku nak jadi perempuan, dia pun suruh aku jadi laki. Ini tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Ini di Jamaica ni, tahu. Boleh macam tu, ya Allah. Mak bapak takkanlah tak tengok. Mak bapak takkanlah tak boleh fikir anak aku ni laki ke perempuan yang sebenar. Mak yang beranak, aku tahulah anak aku ni laki jantan. Kenapa lah? Kena fikir, malu. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, ni anak-anak kita yang kecil-kecil ni, kita takut khawatir bila kita berada di akhir zaman, di zaman fitnah. Elok mula-mula kita asuh anak kita jadi orang lelaki. Bukan kata impossible, but possible. Anak kita nak tukar jantina jadi transgender. Bukan susah. Dulu ialah payah. Nak cari gini. Nak buat itu kat mana? Sekarang ni tanya pakcik Google je. Location di mana, tempat di mana. Nampak? Ni je. Semuanya segera ni. Dengan benda ni je. Anak kita boleh berubah, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan sekalian, daripada lelaki tak mustahil boleh jadi orang perempuan. Macam mana pula Ustaz? Daripada kemaluan lelaki, hilang kemaluan lelaki, tebuk jadi kemaluan orang perempuan. Udah daripada tak ada lubang jadi lubang. Macam mana pula buah dada? Itu kerja mudah. Dia cucuk, dia injek, tengok dah seketui keluar, seketui kiri, seketui kanan. Mana maruah kita? Mak bapak, penatlah aku jaga anak aku daripada. Sebab itulah yang Nabi suruh pegang kuat-kuat Islam. Yang Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa dia? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawadis. Atau kama qala, ke atas kamu sunnah aku, kata Rasulullah, dan sunnah daripada khulafa'ir rasyidin. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Al-Mahdiyin, mereka juga mendapat bimbingan, pimpinan, petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Yang hujung tu Nabi kata addu 'alaiha bin nawajis, hendaklah kamu amalkan sunnah aku
Kamu pegang sungguh-sungguh sunnah aku seumpama kamu gigit dengan gigi geraham, kata Rasulullah. Kuat-kuat, jangan bagi lepas. Takut terpelantin, tercabut. Gigi cabut tak apa, boleh ada gigi palsu. Kalau sunnah ni jangan main. Kalau sunnah yang wajib pula lagi, Allah. Ini akhir zaman, bukan senang. Islam tu senang, tapi kita mengelilingi diri kita ni apa benda? Cabaran-cabaran dunia yang cukup kuat. Kalau tak, Nabi tak sebutlah kepada sahabat. Nabi kata wala yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahna. Pada saat ini, pada waktu ini, kata Nabi, tak lama lagi zaman hayat itu aku ni dengan zaman yang aku nak sebut ni dekat sangat. Yushikul umam, tak jauh dah, Nabi kata, hampir dah. Yakni Allah akan campakkan penyakit di dalam hati umat manusia yang namanya dikenali penyakit wahan. Sahabat bertanya pada Nabi, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa benda yang katakan penyakit wahan ni? Nabi pun jawab, Nabi kata al wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan ni penyakit cinta dunia dan benci kepada kematian. Nampak? Akibat tuan-tuan, bila kita dah melekat, absorb, meresap ke dalam ni perasaan hubbud dunia, cinta kepada dunia, dia punya pasangan dia wa karahiyatul maut, dan dia akan benci kepada kematian. Bila dah benci kepada kematian, makna benda-benda yang boleh menghilangkan nikmat kelazatan hidup di dunia, bukan takat dia tak mau tengok, dia tak mau dengar, dan dia tak mau peduli, dia tak ambil peduli, dia tak ambil kisah. Kerana itu telinga kita jadi jadi tuli, jadi dipekak. Azan berkumandang ni bukan kata dia punya volume dia yang minimum, tapi sekuat-kuatnya azan berkumandang. Hati dia dah tak ada dah, jiwa dia dah tak ada dah kepada Islam, walaupun nama Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah azan Mekah ke Madinah ke Belgium ke Maghribi, dia tak peduli dah. Nahnu ma'inda tahassus. Jenis golongan ni, puak ni, kata ulama, nahnu ma'inda tahassus, dia mati rasa dan mandul perasaan. Islam tak? Yo, Muhammad pula lagi nama dia. Islam tak? Yo, Yasin lagi nama dia. Bukan Yasin kumpulan berada tu. Nah, hari ni macam tu keadaan. Sebab kenapa tadi? Wahan, follow dia. Maka bila dah wahan ni sampai dah, tiba masanya, tengok habis dah. Apa nak sambut maulid Nabi ke, ma'al hijrah ke, ini yang kita takut, yang kita khawatir ni. Allah list senaraikan tadi. Abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha. Ni berapa? 8 yang Allah listkan tadi. Jenis-jenis syahwat, kesukaan manusia kepada 8 perkara tadi. Allah sebut ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Kamu lebih cinta pada 8 benda tadi, kamu lebih sayang kepada 8 benda tadi, kamu lebih kasih kepada 8 benda tadi daripada kamu nak kasih, sayang, cinta kepada aku, kata Allah, dan Rasul aku, dan yang ketiga, jihad fi sabilillah. Ini yang kita berada di akhir zaman. Nampak? Kita semakin lemah keadaan kita, tuan-tuan. Seorang sahabat Nabi yang semua kenal lah. Tak tahulah, kalau kot yang tak pernah dengar lagu ni, mungkin dia pun tak kenal kot. Sahabat Nabi Hanzalah bin Abi Amir bin Sifi.
Dia lahir daripada bapaknya seorang timbalan ketua munafik Madinah. Tapi anak tak munafik, anak beriman, sahabat Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik, leader, chief, ketua munafik Madinah. Anak dia nama sama juga dengan pak dia, Abdullah bin Ubay bin Salul. Anak dia tidak munafik, macam juga timbalan ketua munafik Madinah. Munafik bapa, anak tak munafik, beriman. Masa bapa dia mati, dia dalam kandungan mak dia lagi. Tak lama barulah dia lahir. Jadi dia lahir-lahir ni bapa dia dah tak ada. Dan bila lahir dia Islam dan jadi sahabat Nabi. Saya ringkaskan cerita Hanzalah ni, tiba waktu masa dia nak menikah, nak kahwin, dengan satu orang perempuan yang jelita, yang cukup cantik lawa. Namanya siapa dia? Jamilah binti Ubay. Dia punya sepupu wanita, bukan orang lain, orang dekat. Dan nak menikah tu tuan-tuan pada malam Jumaat. Ini bukan dirancang keesokannya pula nak berlaku peperangan Uhud. Kalau dia tahu besok nak perang Uhud, dia tu pun tak rancang malam Jumaat tu dia nak menikah. Sebab perang Uhud ni berlaku pada esoknya hari Jumaat. Bila mana dia tahu nak perang Uhud, dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, hampir pasti aku nak tangguhkan hari pernikahan aku ya Rasulullah. Sebab apa dia? Ni perang. Aku tak mau tinggal, aku tak mau terkecuali. Nabi kata, Hanzalah, kan dah rancang elok dah malam Jumaat nak menikah. Nikahlah. Tak apalah, besok hari Jumaat boleh lagi pergi ke medan Uhud. Lewat sikit pun tak apa. Hanzalah kata, dah, bukan jenis macam tu, aku macam tu ya Rasulullah. Aku tak naklah tentera-tentera Islam ni nun bertungkus lumuh di medan perang mempertahankan daulah Islam Madinah. Tiba-tiba aku seronok nak buka hadiah, nak suap kit, potong kit, bagai dah. Bukan aku jenis macam tu ya Rasulullah. Allah tuan, Hanzalah punya hebat. Berkali-kali Nabi pujuk, nikahlah. Hanzalah kata tak. Tapi akhirnya itulah yang katakan Nabi ni insan agung. Sahabat ni sami'na wa ata'na. Bila dengar tu taat. Lembut hati Hanzalah. Akhirnya menikah jugalah malam Jumaat. Sampailah hampir pada waktu itu nak subuh, hampir waktu fajar. Riuh rendah kota Madinah, hiruk pikuk kota Madinah. Kedengaran orang bercerita tentang musuh daripada Mekah sudah nak sampai di bukit Uhud, di medan perang Uhud, yang diketahui oleh Abu Sufyan bin Harbi, orang kanan dia Khalid ibn Walid. Hanzalah tak boleh dah. Dia kata tak boleh aku duduk diam macam ni. Sekarang juga aku nak segera dengan tentera-tentera Islam. Dia beritahu pada bini dia. Walhal dalam keadaan dia ketika itu dalam keadaan masih lagi berjunub, belum lagi mandi hadas. Bayangkan macam mana Hanzalah beritahu pada isteri dia, sekarang juga abang nak bergegas ke medan Uhud. Kan Rasulullah beritahu abang besoklah lewat sikit, tak apa. Apalah nak kalut sangat. Nabi tahu kita menikah malam ni, belum lagi satu malam. Hanzalah kata, dak, wahai isteri aku yang kusayangi, abang tidak mahu menangguhkan urusan abang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Macam mana agak-agak kita tuan-tuan? Tok Imam menikah, udah meraba kita mencari mana nak ganti imam lain. Seminggu cuti imam. Imam pun bagi tahu pada pengurusi surau, pengurusi masjid, dia nak sambung lagi cuti nikah ni seminggu lagi. Lagi demam cikungunya lah kita. Susah. Tak ada imam. Nak buat macam mana? Itu imam. Tok Siak pula meninggal bini, selang seminggu menikah baru Tok Siak. Orang cari mana Tok Siak ni? Lambat benar buka surau ni. Apa nak datang ke surau?
Maghrib tok siap belah kit, suap menyuap dengan bini baru. Elok maghrib buka hadiah tok siap. Itu nak kata apa? Tapi bukan sinilah, di Zimbabwe lah kot. Sini insya-Allah ni tak ada masalah lah. Nampak tuan-tuan? Kalau kita lah agak-agak 10 pagi kita boleh menikah di Masjid Surau, agak-agak maghrib ni kejap lagi ni yang pengantin baru tadi nak datang ke masjid untuk semayang berjamaah. Kalau ada kuliah macam ni, ceramah taubat lahum, lagi lah tak datang. Yang heran peliknya menikah boleh di masjid pukul 10 pagi, maghrib di rumah. Baik tadi melah ketnya, motong ketnya, buka hadiahnya. Ini nak cerita kita, Hanzalah bukan jenis macam ni tuan-tuan. Bergegas dia pergi ke medan Uhud, akhirnya dia syahid, gugur di medan Uhud. Itu yang disebut lagu, Hanzalah pergi ke medan jihad. Lagi apa? Bersama dengan para sahabat, bertempur dengan penuh semangat, sehingga dia syahid akhirnya. Yang tu free lah, lebih kena bayar lah tuan-tuan buat konsert dengan Rabbani. Hanzalah akhirnya syahid, syahid kubra, syahid dunia dan akhirat. Nabi menceritakan bagaimana aku menyaksikan mayat jenazah jasad Hanzalah dimandikan oleh para malaikat Allah berebut-rebut. Bayangkan mulianya Hanzalah mati, meninggal ni yang katakan dalam peperangan Uhud. Dia tak mandi lagi hadas waktu dia pergi perang, setelah mana bersama dengan isteri, seolah-olah macam malaikat yang memandikan dengan mandian yang cukup istimewa Allah. Sampai sahabat tengok waktu itu rambut Hanzalah masih lagi basah, macam baru orang lepas mandi. Ya. Apa kaitan dengan ayat yang saya baca tadi, At-Taubah 24, ayatnya 24. Ini yang Allah sebut. Hanzalah bukan jenis orang yang cintakan 8 benda tadi, daripada bapa, daripada anak, saudara, kemudian kaum kerabat, isterinya tadi. Kalau Hanzalah macam tu, Hanzalah tak disebutlah sebagai syuhada langit berjunuh yang dimandikan jasadnya tadi di langit. Allah, hebatnya seorang sahabat Nabi. Maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim juga, Nabi pernah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, atau kama qala. Hadis sahih. Tidak sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia sayang diri aku lebih daripada mak bapak dia, lebih daripada anak pinak dia, dan lebih daripada manusia yang ada di seluruh dunia. Macam mana kita nak buat? Agak-agak lepas tak tuan-tuan? Tak lepas. Tak lepas. Kadang-kadang mak dengan cucu tak tergamuk. Mak ni nak keluar daripada lidahnya, nak cakap pada anak along-along. Mak ni dulu dah jenuh dah jaga along angah ni, anak dah nak dekat 10 orang. Bagilah mak dengan ayah ni waktu masa yang boleh kita relax sikit. Bukan relax macam mana, nak habiskan sisa baki umur yang ada ni, nak duduk di masjid, di surau. Waktu membesarkan kamu semua ni 10 orang ni, mak susah nak pergi masjid. Ni dah besar semua, dah nikah kahwin ni, mak kalau boleh ni, mak bukan tak sayang cucu, mak sayang. Ni Fazli, ni Muhammad, ni Muaz, mak sayang ni, abah pun sayang. Bukan kata minta supaya hantarlah pada orang rumah orang yang boleh jaga, ataupun nursery, ataupun kau ada boleh bawa maid ke, ataupun macam-macam lah. Yang penting mak tak maulah menanggung lagi sampai tak boleh pergi masjid suruh sampai malam pukul 11 baru anak balik nak ambil anak cucu tu lah. Mana boleh ke masjid? Dah terlepas Ustazah Asma Harun contohlah. Habis masa dengan bila kita nak ibadat ibu-ibu sekalian. Umur dah kutai kata orang Perak, yop.
Tu Kutai. Kutai umur dah 70, nak dekat 80, tak pergi masjid, tak pergi surau. Berapa banyak masa kita dengan Allah, dengan Rasul. Cuba menung balik, tak habis-habis dengan anak, cucu, cicit. Kemudian mari pula piat-piut. Lepas tu tak tahulah nak sebut apa benda. Habis masa dengan dunia. Yang Nabi sebut, kamu sayang dengan anak kamu, cucu, cicit kamu, dan kamu tinggalkan aku. Nampak? Termasuk walaupun lelaki dan juga wanita. Sampai tak tahu apa dia agama, sampai tak tahu apa dia Islam. Lagi malam, lagi haru. Balik tadi, penyakit wahan. Cinta dunia yang cukup dalam. Bila nak ingat mati, jangan. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut akan segala dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Itu ungu tu. Ungu pun takut mati tu. Merah, biru, tak tahulah, hijau. Itu kena muhasabah lah tuan-tuan. Tak boleh, aku tak boleh dengar lagu-lagu macam ni. Pula dah. Habis itu, mari lagu yang lain pula. Hamko hamisun curalo, dil min kahin tum cupa lo ho 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 ho. Hai, yang tu yang kami nak dengar, Ustaz. Yang ni yang kami nak. Lehe, ha, lehe, leha patah, lehe. Ya Allah tuan-tuan, geli bulu ketiak dengar. Yang ni yang kami nak. Yang jenis mati-mati ni. Bila Israel lagilah nak muntah, Ustaz, jangan. Tuan-tuan, ini kita kata kenyataan yang realiti hari ini. Ya. Kalau kita tahulah di antara apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah, sakaratul maut itu amat azab, sakitnya tak terperi, dahsyat. Seumpama Nabi kata salasami'atin darbatun bisayf. Dan hadis sebut seumpama 300 tetakan pedang yang tajam. Itu paling kita kata ringan. Kata Nabi Allah Ibrahim waktu nak mati ni, seumpama kambing yang dilapah kulitnya waktu dia hidup, disiat-siat macam mana agak-agak. Ya, orang yang mati tak akan cerita kepada orang yang hidup, dan tak boleh cerita, tak dapat nak menceritakan, sebab mereka tak akan kembali balik ke dunia. Cuma melalui pengajian kitab, perjalanan ke alam barzakh ataupun ziarah barzakh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, antara yang mengarang kitab kita tentang alam barzakh. Kita pun baca daripada selai ke selai. Oi, takutnya ya Allah. Kita belum cerita masuk dalam kubur lagi. Baru saat sakaratil maut. Ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruj. Wahai roh yang jahat, ukhruj. Dia hentaknya ya Allah, nyawa Allah. Kita kalau terhiris, ibu sekalian, potong bawang, potong ikan, dah macam mana terkena sebahagian daripada ni daging kita ni, yang kata di tangan ni, sakitnya darah merambu keluar, banyak keluar, sakit ya Allah. Itu baru sebahagian kena dah sakit ya Rabbi. Bayangkan mati ni, satu badan ni, roh ni keluar, nak tahan macam mana tuan-tuan? Walaupun nampak mati dalam tidur, tenang aja nampak. Ya, kita kata tenang mati dalam tidur, dia dengan Allah saja yang tahu malaikat maut cabut pada waktu itu nyawa ni. Tak menung kita malam ni. Kalau besok kita tahu mati kita agak-agak macam duit yang ada berapa lagi, Allah tak tahulah macam mana aku nak agih dekat saya malam ni, insya-Allah. Boleh saya membesarkan lagi sekolah tahfiz saya, pengurusan dan kos operasi, insya-Allah tuan-tuan. Nak cerita, takut kita, tak akan kita simpan malam ni duit walaupun sekupang.
Sebab apa? Kita tahu apa makna. Dah tak ada apa makna kalau aku mati besok pagi. Duit aku ada 1 juta. Nak habis malam ni, tak sempat. Nak transfer ke orang pun tak boleh ada. Boleh pun 30,000, 50,000. Noh ada lagi baki. Mati aku berapa jam lagi? Tak tidur. Tak tidur malam kita dibuat. Memang tak tidur. Confirm tak tidur. Tapi kita tak tahu kita punya mati ni bila. Yang tu kita syok yahu-yahu tu. Kita tak heran lah. Aku ni muda lagi kot nak mengaji ni. Biarlah umur aku dah 60, 70 besok barulah aku pergi semajid. Orang kampung kata semajid. Ni umur aku muda terang-terang ni. Muda lagi umur aku ni. Apa lagi aku nak bukan ni, bukan masa lagi ni. Bukan time, bukan masa lagi ni. Itu nak sampai bila? Hak selebriti yang baru ni, Allah yarhamah, siapa dia? Siti Sarah Raisuddin. Berapa umur dia? Belum cecah 40. Ajal. Ini ibu-ibu sekalian, tuan-tuan, Allah nak buka mata kita ni. Hak yang muda pun mati. Hak yang tua, maknanya mati ni bukan syarat dia sakit, bukan syarat dia umur tua dah. Bila-bila, anytime, anywhere. Kita dijemput oleh malakul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak akan dicepat dilewat walaupun satu saat. Kematian ni akan habis. Mati ni habis. Tinggal habis ni. Hak kereta yang ada nun, yang hebat-hebat besar-besar, habis. Rumah habis, bini semua, duit yang tak ada apa dah. Masa tu baru kita tahu. Sebab itu kita selalu diingatkan ni. Yang kata baru kita tahu, rupanya langit tu tinggi. Baru hampa tahu, ingat langit rendah ke? Selalu diingatkan sebelum mati ni. Hak mati dah tak ada apa dah, kita nak ingat pada siapa-siapa. Hak ni yang sebelum kita mati ni. Yang Nabi nak bawa kita hidup yang sejahtera dunia dan akhirat. Tapi ramai orang semakin meninggalkan Allah dan Rasul. Mereka tidak mendahului Allah dan Rasul dalam banyak perkara. Akhirnya apa yang dapat, apa yang berlaku dalam hidup mereka tadilah. Hanya namanya pada Islam, la yabqal Islam illa ismu. La yabqal Islam illa ismu. Tidak ada pada Islam melainkan ismuh ni, nama je. Hakikatnya tubuh badannya, diri dia tak ada dah amal apa yang disebut sebagai amali Islam. Kajian yang dibuat tuan-tuan, di negara kita 85% umat Islam tak semayang 5 waktu sehari semalam. 85% tak semayang 5 waktu. Mungkin maghrib isyak dia tak semayang, mungkin zuhur dia solat, asar tinggal habis. Jenis macam ni ada 85%, termasuk yang tak semayang langsung 5 waktu. Itu pun dah banyak dah. Hak yang semayang 5 waktu ni tinggal 15%. Macam mana kita nak buat tuan-tuan? Yang kata kita hari ni hidup di akhir zaman. Jangan buat main tuan-tuan. Hak negara kita majmuk ni. Macam mana anak-anak kita pagi tadi subuh bangun kedak ni, hari Sabtu, besok hari Ahad. Cuti Malaysia tak tahulah, Langkawi, Cameron Highlands. Lagilah tak tahulah tuan-tuan. Dah letih-letih mandi pantai, boom, kena ikon macam ni. Sedar-sedar tu pukul 9. Jom sarapan, kemudian terjun sekali lagi pantai Cenang. Ghaibul ghuyub, semayang ghuyub. Tak peduli, bukan takat anak dengan mak dengan pok di pantai Cenang pun tak semayang. Bukan pantai Cenang Langkawi ni, lain di Afrika. Nak cerita tuan-tuan hari ni. Sebab itu kita tak heran dan tak rasa terkejut sangat pun, tak pelik pun. Bila mana ditemu bual 10 kajian ni, 10 pelajar ni remaja wanita, ialah maknanya dalam peringkat mereka ni masih belajar. 10 remaja wanita ditanya, 9 jawab pernah melakukan seks bebas zina. Bahkan bukan takat pernah melakukan seks bebas, tetapi dia jadi addicted, ketagih. Dia jadi ketagih dengan zina ni. Kan baru ni keluar.
kajian. Depa interview, depa tanya. Terus terang remaja ni beritahu ibu-ibu sekalian. Sebab kenapa? Mayang. Tu dia antara punca. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut ayat 42. Sembahyang, kata Allah, mencegah preventive of the crime, mencegah kesalahan jenayah, terutama tadilah jenayah syariah. Tapi sebab dah kita tak sembahyang, dah tak ada rasa apa. Macam awal tadi saya sebut, benda baik orang nampak jahat, buat jahat nampak baik. Orang tak ada tak sembahyang, tak ada apa benda. Bukan satu jenayah. Tak sembahyang ni bukan satu dosa, tak dianggap sebagai satu benda yang jahat. Sebab bagi kita jahat ni mencuri merompak. Hak sembahyang, kalau tak sembahyang dia bukan jahat. Pula dah. Kan disebut maksiat. Dosa. Bukan dosa kecil, dosa besar. Tinggal salat ni tuan-tuan berdosa besar. Beritahu pada anak-anak. Saya pun ada anak. Tak baru ni hantar anak ke Jordan. Sambung belajar di Universiti Yarmouk di Irbil, Jordan. Muaz. Tu pun jenuh pesan Muaz. Ni tempat orang ni. Muaz, ingat, jaga akhlak diri, semayang pun semua. Tak cukup mengaji di kuliah-kuliah universiti. Nun pergi masjid-masjid, pergi tadah kitab dengan Pak Syekh Arab ni. Pergi masjid-masjid, beli kitab, tadah kitab. Timbul ilmu, rugi di tempat orang 4 tahun tak mengaji sungguh. Pesan sungguh-sungguh ni, mayang bunyi Quran apa semua. Oh, itu yang sekolah agama, itu yang mengaji agama, tuan-tuan. Hak yang tak mengaji agama, yang baru ni marah hantar lebih daripada 200 pelajar ke UK. Ada yang pergi ke Ireland, ada yang pergi ke Scotland, ada yang England, London, School London, ada yang pergi Imperial College dan seumpama dengannya. Saya program di luar negara bersama dengan, masuklah student, pelajar-pelajar, community yang ada di UK dan Eropah lebih 10 tahun dah, tuan-tuan. Ini 2 tahun sebab Covid ni. Dah pergilah. Kalau UK ni dah tadilah Ireland, Wales, England, kemudian apa dia, Scotland, Europe, France. Tengok macam mana Islam di Belgium, macam mana di Switzerland, di Sweden, di Holland, di apa dia, di Denmark, kemudian di Norway, di Republic Czech, di Austria. Allah, very beautiful Islam in Europe now hari ni. Dan UK lah masuk. Jauh lah kalau kita nak kata kita ni, nak compare dengan depa ni, depa lagi hebat. Yang paling berkembang Islam di negara Eropah ialah France. Yang duk tengok Eiffel Tower di Paris tu, daripada 60 juta penduduk, 10 jutanya adalah orang Islam. 60 juta dia punya population, penduduk dia. Dan Muslimnya adalah 10 juta, 10 millions. Yang paling highest lah, paling tinggi. Kalau di di Holland, daripada 20 juta penduduk, 2 juta je Muslim. Di Germany, pergi sana 70 juta penduduk, 4 juta je Muslim. Sweden 8 juta penduduk, 1 juta Muslim. Switzerland daripada 8 juta penduduk, lebih kurang 1 juta Muslim. Di Geneva ada mosque, ada masjid. Di border antara Switzerland, Perancis dan juga Italy, masuk sana ada Milan. Di tempat yang disebut Chamonix, di pergunungan kawasan yang cantik ni, di situ ada Muslim family, tak kurang 40 Muslim family. Merata ceruk hari ni negara Eropah Islam kan ada. Pergi pula lagi Norway, penduduk lebih kurang 5 juta, 600 ribu lebih kurang yang Muslim. Di Oslo, dia punya capital, di situ ada 3 buah masjid agung, masjid besar. Dan standard musalla surau kecil lagi daripada ni ada 2,000 seluruh Norway. Norway ni tempat sejuk utara Europe. Di Denmark, Copenhagen, tengok macam mana hebat Islam. Kalau di airport Copenhagen tu penuh muslimat yang pakai tudung, yang pakai lituk. Alhamdulillah. Di Stockholm, Sweden, satu buah masjid yang dibeli daripada bangunan museum. Depa punya jemaah sekali datang baik raya Jumaat tak kurang 20,000. Nak compare kita, masjid besar mak kita kata, tapi macam mana agak-agak pengimarahan. Masjid wilayah dekat Jalan Duta, subuh berapa orang, tuan-tuan try sekali-sekali pergi. Sebab dia bukan ada karya,
Jauh nak mari. Tu maintenance tu macam-macam tu, dengan landscape-nya, dengan aircon lapuk. Ya Allah, sebulan tu berapa ribu tu tuan-tuan. Tapi orang nak kata apa? Kita banyak masjid, baguslah. Tapi pengimarahan susah tuan-tuan. Di Manchester ada satu masjid yang beli daripada church. Sana church dah banyak dijual kepada orang-orang Islam, convert mosque, jadi masjid. Tok Syiah yang masjid daripada church tadi, Tok Syiah dia umur 20-an. Tuan-tuan percaya tak percaya? Umur 20-an. Mana nak cari di Malaysia ni, di Selangor ni, Tok Syiah umur 20 dah jadi Tok Syiah. Taubat. Yang ada tu lah umur dah 70, 80 dah. Allah, dah tak mampu, tapi dah tak ada orang nak ganti dah. Kadang-kadang Tok Imam pun dah 89, Bilal 98, 2 tahun lagi nak 100. Ya Allah, kuat, udah bunyi kuat pun ada. Dah tak ada dah imam. Tu yang ada jironton laji ngam-ngam. Udah ngam-ngam pula imam. Berterabur habislah, cicak, lipas apa semut. Oi, ngam-ngam pun ada kini orang. Sana imam muda. Di Masjid Stockholm imam muda. AJK komitinya imam muda. Di masjid di Masjid Tengah Bandar Paris, Masjid Agung, masjid besar, imamnya imam muda. Mostly kebanyakan masjid-masjid sana ni kebanyakannya yang kontrol, yang jadi komiti dan sebagainya, yang muda-muda, yang kita nampak. Sebab itu saya sebut tadi, bila masjid di sana tuan-tuan, kalau tengok maghrib kita tak terkejut tuan-tuan, macam Jumaat. Maghrib mereka ni macam Jumaat. Kita terkejut Masjid Ghufran masa tu dekat Manchester, tak jauh lah dengan Old Trafford Stadium. Bayangkan masjid dia maghrib macam Jumaat, macam sembahyang raya. Di Perancis tadi, Paris tadi, di seluruh Perancis ada 2000 buah masjid. Di Paris saja ada 300 buah masjid. Cuma kita kena carilah. Di Saint Denis dia ada Islamic Center, Darut Tauhid. Di situlah yang saya pergi duk berkenal-kenal lah dengan komiti dia, dengan presiden dia. Dia pun cerita macam mana dia pun punya gigih usaha. Ni dia kata doktor dulu daripada hospital Perancis, daripada hospital Paris, resign umur 33 tahun, bujang. Dia resign sebagai doktor. Kenapa? Nak khidmat di Darut Tauhid, di Islamic Center Darut Tauhid. Dia rasa puas, dia kata seronok, dia kata tak apalah, bukanlah gaji tetap macam kerja doktor dah, tapi dia rasa puas. Dan apa yang mereka dapat, kejayaan, achievement, pencapaian mereka tuan-tuan, berbaloi hak yang kata ni daripada apa yang mereka lakukan, kerja-kerja dakwah, baik formal tak formal. Every day average 5 to 10% convert Muslim. Daripada yang bukan Islam, tiap-tiap hari 5 hingga 10 orang memeluk Islam. Tak kira lah apa dia keris dan sebagainya. Hebat tuan-tuan. Mana nak cari kita nak dakwah orang yang bukan Islam? Orang bukan Islam lagi jauh daripada kita ada. Ya. Dan mereka masuk jail yang ada di seluruh Perancis. Mereka masuk, adalah mereka bawa lah jajan macam kita. Lepas tu mereka bagilah tausiah sikit, kaunseling apa benda. Dan kata pihak daripada Center Tauhid ni ataupun Darut Tauhid ni, apa mereka kata? Mereka kata 60%, 60% banduan-banduan yang mereka dah jumpa dan sebagainya, berjaya mereka Islamkan. Nampak? Satu kejayaan tuan-tuan. Satu kejayaan. Dan saya dijemput ceramah di rumah kedutaan besar Malaysia di Paris pada waktu itu. Kemudian bila saya cerita macam ni lah yang saya dapat maklumat, kata Tan Sri Aziz Zainal masa tu, dia jadi duta besar kita di Paris. Betul lah Ustaz, apa yang Ustaz sebut, memang perkembangan Islam hari ini di Europe di antara yang kuat di Perancis. Kata pihak Darut Tauhid tadi,
Mereka target tahun 2050 Perancis bakal menjadi sebuah negara Islam. Allahu Akbar. Tak mustahil tuan-tuan. Tak mustahil. Sebab mereka dah Islam di sana, mereka tahu macam mana nak Islam bukan mudah. Kerana itu mereka jaga kuat-kuat, sungguh-sungguh Islam ni, tak bagi lepas, tak bagi terpelanting. Berbanding kemarin 2-3 hari lepas, kita pun dapat semalam viral forward di Riyadh Saudi. Riyadh Saudi berlangsungnya pesta nyanyian hiburan. Saya tak kenal tu penyanyi tu, ada orang kenal lah. Berpuluh ribu orang-orang Arab kunjung di Riyadh Saudi. Riyadh ni dia punya capital ibu negara dia. Bukan Mekah, jangan ingat Madinah dia punya ibu negara dah. Capital ibu negara Saudi Arabia adalah Riyadh. Di Jeddah kita tengok macam mana konsert diadakan. Di Riyadh lagi teruk tuan-tuan. Dalam hadis Bukhari disebut di antara tanduk syaitan akan berlangsung, akan keluar. Di mana? Di Riyadh. Adalah hadis Bukhari. Nampak? Dahsyat tuan-tuan. Start daripada Muhammad anak kepada Raja Salman, King Salman ni, bila dia naik, dia jadi pemimpin, nampak habis. Dia jadi liberal tuan-tuan. Dahsyat tuan-tuan hari ni. Cuma tinggal Mekah Madinah je lagi tuan-tuan. Tu kalau tak tahulah. Tu yang kata kiamat ni semakin hampir. Dah habis ni. Yang perempuan-perempuan Arab ni buka habis, nampak bulu ketiak tak ketiak apa semua ni. Lurah dendam parit bunta tu saya cerita lah. Gini joget disco nyanyi di Riyadh. Dah macam di Thailand, macam di Hatnya macam tarian tiang ke benda tu, yang kata Tiger Show tu. Benak jadi hari ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita harap-harap ni ulama Saudi ni beranilah bersuara. Tapi perkembangan Islam nampak beza tak tuan-tuan? Di mana ni? Di UK, di Europe, tak terkecuali juga di US, United States America. Perkembangan Islam. Kita harap tuan-tuan, kita macam ni pun jangan sampai kita habis. Liberal teruk sangat besok ni. Sampai orang tak pakai tudung pun tak ada rasa apa dah. Sampai orang tukar jantina pun tak ada rasa haram dah macam tu. Lagi dahsyat. Apa nak jadi dengan negara kita? Yang pentingnya kita sambut Maulid Nabi merujuk kepada seorang Sultan Muzaffaruddin Al-Ghigburi. Setelah 500 tahun Rasulullah wafat, meninggalkan umat. Pada waktu itu raja yang disebut Syekh Muzaffar Al-Ghigburi ni, walaupun dia raja tetapi dia punya taraf dia raja yang ulama, alim dia. Dia berada di utara negara Iraq, di Erbil. Baik, kemudian dia mengumpulkan seluruh ulama di Iraq. Dia punya idea, dia cadang supaya kita adakan sambutan Maulid Nabi. Kenapa? Sudah ramai orang yang lupa Allah, yang lupa Rasul. Masjid kosong, habis. Surau macam kita standard ni tak ada orang. Khutbah Jumaat tak ada, Jumaat pun dah tak ada, selawat Nabi tak kedengaran, azan dah tak kumandang dah. Akhirnya sepakat seluruh ulama di Iraq pada waktu itu agree, setuju adakan sambutan Maulid Nabi. Buat macam-macam acara. Ada kuisnya, pertandingan azannya, marhaban berzanji macam tadilah, selawat Nabi apa semua. Kesan daripada adanya sambutan Maulid Nabi, maka mula orang balik ingat pada Allah Rasul. Azan ada balik, Jumaat hidup balik, khutbah ada balik, sembahyang berjemaah ada balik. Tu tuan-tuan 500 tahun. Law ni kita dah 1400 tahun. Bayangkan berapa kali ganda daripada 500 tahun. Sudah tentulah semakin jauh. Ba'id bukan qarib. Tu yang sampai Ustaz, nak tanya boleh soalan? Boleh. Umur makcik ni, nak panggil makcik ke kak ni 50 tahun. Tak apalah, cantumkan kak dengan makcik jadi kakcik lah. Apa masalah dia kakcik? Umur saya 50 tahun Ustaz. Saya baru darah haid saya kering. Kena ke mandi hadas? La haula wa la quwata illa billah. Bayangkan ibu sekalian, umur di 50 years old, tanya darah haid dah kering, wajib ke mandi hadas? Tu standard umur 50 tahun. Dia jadi macam janggal, jadi macam pelik. Masuk radio Hot FM,
Waktu tu nak Ramadan, mereka jemput saya pagi, bagi tasyirah sikit tentang kelebihan Ramadan puasa. Okey, soal jawab ustaz, ready? Okey. Telefon. Assalamualaikum ustaz. Perempuan, saya umur 28 tahun. Saya nak tanya ustaz, kalau saya besok puasa Ramadan, kentut batal tak puasa? Allah, tuan-tuan, umur belum cecah 30 tahun, kalau kentut ni batal tak puasa? Adik, kencing dengan berak macam yang tu saya tahu ustaz, kencing dengan berak tak batal puasa. Habis tu kentut ni keluar apa? Keluar angin aja. Tu mana lebih berat? Yang tu ustaz, memanglah kencing dengan berak lebih berat lagi. Kalau itu yang berat tak batal, takkan kentut batal? Makna tak batal ustaz ya? Itu jawapan dia. Tuan, nak cerita, nampak betapa hari ni ramai tak yang jadi orang yang jahil? Sebab itulah kita duduk di Masjid Surah ni, hak ni kita bagi semangat, sebab dia sambutan Maulid Nabi, ceramah sesekali. Hak yang kuliah nak ada kitab, macam-macam kitab ni dan ada setengah ada di Masjid Surah kitab Fadail A'mal. Tak apalah, baca hadis. Tapi langsung kita tak tahu hukum hakam, lagi haru. Macam-macam soalan yang kadang-kadang kita nak jawab pun, ya Allah, yang ni kita kata, ustaz, saya nikah dengan suami saya ustaz, ni bulan Ramadan besok ni, kalau saya bersetubuh dengan suami saya malam, batal ke puasa saya? Pula dah. Kalau malam adik boleh tak makan terkedarah? Dah mula makan terkedarah tu. Boleh lah ustaz malam. Habis tu kalau dah boleh makan terkedarah, minum pun semua, setubuh tak ada masalah. Ya ke ustaz, saya ingatkan malam tak boleh. Jenuh lah dek. Bukan adik je Parkinson, Tok Siak yang baru kahwin muda lagi kuat Parkinson. Nak ceritanya ni, tahap penguasaan ilmu tu yang kata knowledge is power, power is knowledge. Ni puak Yahudi ni tuan-tuan, mereka dah kaji lama dah. Dia kata ilmu ni adalah kekuasaan, kekuasaan adalah ilmu. Sebab itu China, US, Rusia, macam mana mereka punya teknologi, Jepun, nampak? Semua sekarang dah meneroka ruang angkasa. Dulu kita dengar Florida, tempat pelancaran roket, Discovery, Apollo, sebagai macam-macam lah. NASA. Sekarang nampak China sudah ada mereka punya kekuatan. Mereka sudah nak buat macam mana stesen angkasa lepas yang dibuat oleh pihak NASA. China ke depan dah, Korea ke depan dah, Jepun ke depan dah. Ni negara-negara membangun, negara maju. Kita hari ni adalah seorang Dr. Muzaffar Syukur. Itu pun ada orang sebut mungkin dia ni angkasawan ke pelancong angkasa, wallahu alam. Tuan-tuan, duit berjuta habis. Tak tahu apa yang Dr. Muzaffar Syukur buat hari ni. Kita harap-harapkan duit berjuta habis ni biarlah ada something, tuan-tuan. At least ada benda yang kita seronok dengar. Bila mana dia turun daripada angkasa, okey, dia mengajar itu ini apa semua tentang teknologi, contohlah. Kita nampak hari ni tak tahulah. Kot saya tak perasan, tak tahulah. Tengok macam mana China, sebab ilmu. Jepun macam mana ilmu, UK, US macam mana ilmu. Budaya reading, pembacaan ni hebat. Mereka punya budaya bacaan ni tak macam kita, tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah. Kalau ada kesempatan rezeki ikut nak melancong pergi London, tuan-tuan cuba tengok. Sekali-sekali naik pula kereta api bawah tanah, Victoria Station Underground Train. Tuan tengok, ada ke orang-orang putih yang dah tua ni? Ini sebelah saya ni. Kalau kita panggil mana, kalau Cina ni aso dah, bukan nyonya, aso dah tahap umur dia. Sebelah saya, dia duduk je dalam train kereta api bawah tanah tu, dia tak tengok orang lah. Dia buka dia punya buku dan dia ada penanda buku. Apa dia buat? Membaca. Sambil nak menunggu dia punya destinasi sampai mungkin 1 jam atau kurang ataupun lebih. Dia tak tidur lah. Kita kalau dapat duduk macam tu, tengok orang putih tingginya hidung Minah Saleh ni, ya Allah, boleh sangkut 3 hanger atas bawah renung. Mereka tak tengok macam kita, tuan-tuan. Mereka tengok buku macam Jepun yang kalau naik train, tuan-tuan, dah ada rak dah.
Oh, nak ambil newspaper ada, dah jadi satu ni kata budaya ni yang kita patutnya macam tu, tapi tak. Sebab kita dalam Quran dah sebut Iqra, patut kita yang champion. Tapi hari ni baca Quran pun, ya Allah, macam tadi ya, punya susah macam mana kita nak maju, tuan-tuan. Ini renungan untuk bersama diri saya dengan kita semua. Kok nak boleh baca kitab Syama'il Muhammadiyah, nak kenal siapa dia Rasulullah pun tidak. Apa benda ustaz kitab Syama'il Muhammadiyah ni? Kitab nikah kahwin ke? Lagi haru. Ni nak baca kitab sirah Nabi Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tak ada dah. Nak baca nun. Apa lagi? Kisah Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah binti Khuwailid, Sa'udah binti Zam'ah, Aisyah binti Abi Bakr, Hafsah binti Umar Al-Khattab, Zainab binti Jahsy, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah binti Al-Haris, Sufiyah binti Huyai, Maimunah binti Al-Haris Al-Hilaliyah, Maryah Al-Qibtiyah. Tobat tak baca dah, panjangnya Ustaz. Isteri Nabi bukan panjang, ramai. Tak baca dah. Khadijah pun tak selesai lagi. Aisyah. Nampak? Kadang-kadang tak tahu, ingatkan isteri Nabi Khadijah semata-mata dah. Bila sebut Sa'udah binti Zam'ah, ada ke Ustaz? Ya. Hafsah binti Umar, siapa dia? Tak tahu. Anak Umar Al-Khattab, yang kita selalu dengar hadis, katanya hadis cerita zaman jahiliah sebelum Rasulullah diutus, Umar menanam anak perempuannya hidup-hidup. Betul ke sahih ke tuan-tuan cerita tu? Tak. Ya ke Ustaz? Selama ni duk selalu orang sebut Umar bunuh anak perempuan dia. Umar ada 3 anak perempuan. Hafsah binti Umar ni dia hidup sebelum Umar masuk Islam. Kemudian selepas masuk Islam, Umar ada anak lagi, Ruqayyah dan Ummi Kulthum. Kalaulah Umar bunuh anak perempuan dia hidup-hidup, maka anak itu adalah namanya Hafsah binti Umar Al-Khattab. Mana mungkin Umar membunuh Hafsah binti Umar Al-Khattab, sedangkan Rasulullah mengahwini isteri Nabi yang keempat. Selepas apa dia? Aisyah binti Abi Bakr. Hafsah ni janda. Sampai Umar tanya, siapa nak nikah dengan anak aku? Abu Bakar, nak, silakan. Osman, nak, silakan. Akhirnya Nabi kata, aku. Oh, Umar kata, elok sangatlah, bagi pada Rasulullah. Hafsah ni hidup. Tak betul cerita Umar menanam anak dia hidup-hidup waktu jahiliah. Tapi itulah yang kita pegang, benda yang tak sahih. Sebab kita tak belajar, terima bulat-bulat. Oh, ingatkan benda tu betul. Tak betul, baru tahu malam ni. Sebelum ni terikut-ikut dah. Ya. Jahatnya Umar. Ya. Bukan itu cara Umar, tuan-tuan. Ini nak sebut banyak lagi lah. Jadi bila mana tadi, melalui tadi pembacaan, tak cukup mengaji, berkitab. Kita kena baca, kita kena baca. Bagi semangat pada diri, bagi semangat pada diri. Kita motivate diri kita. Mula dengan bulan Rabiul Awal. Buku apa habis ke 12? Saya rasa belum start ni, baru mukadimah ni, tuan-tuan. Ada ceritanya, tuan-tuan. Kita ambil sebagai ni suntikan, ya, injection Nabi yang lahirnya tadi pada bulan Rabiul Awal. Sebab tanggal tarikh Nabi lahir ni pun khilaf. Ada yang kata 12 Rabiul Awal, ada yang kata 8 Rabiul Awal, ada yang kata 9 Rabiul Awal, ada yang kata 17 Rabiul Awal. Pula dah 17 besok ke? Orang Syiah mereka kata Nabi lahir 17 Rabiul Awal, puak Syiah. Imam Malik menyatakan tanggal 8 Rabiul Awal. Imam Malik bin Anas ni mazhab Maliki. Ibnu Syaibah dan jumhur ulama menyatakan bahawa Rasulullah lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kita ambil yang jumhur, dia ada khilaf. Ni nak kena mengaji juga. Nak kena tahu, oh ya ke Ustaz? Iya. Apapun berapa dia lahirnya Rasulullah itu di dalam bulan Rabiul Awal. Ibnu Syaibah menyebut dalam kitab Rahiq Makhtum pun menyatakan Nabi lahir selepas 50 hari peristiwa tentera bergajah Raja Abrahah cuba nak menyerang Kaabah yang ada di Mekah. 50 hari peristiwa selepasnya itu baru Nabi dilahirkan.
Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, nak cerita Nabi ni panjang. Jadi itulah beberapa perkara yang kita perlu renungi untuk diri kita dan keluarga kita dan masyarakat komuniti yang ada di sini. Hidupkanlah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada perkara yang kecil sehinggalah yang besar. Itu yang terbaiknya lah. Kita tahu kita dengan berbagai-bagai dugaan ujian yang ada pada hari ini, macam mana pun kita tak boleh tidak. Tak boleh buat semua, jangan buang semua. Boleh tahajud seminggu 3 kali, buatlah 3 kali pun okey dah. Kalau boleh buat tiap-tiap malam, lagi bagus tahajud sunnah Nabi. Macam tu. Sunat kita tak tinggal. Qabliyah ba'dah mengiringi solat fardu. Kadang-kadang ada orang yang dia buat semayang fardu semata-mata, sunat dia tak fikir nak buat. Nak buat nantilah umur 68 besok lah. Ada macam tu. Rugi tak? Rugi. Muhammad Al-Fatih, sejak akil balik. Siapa dia Muhammad Al-Fatih ni? Conqueror or conquest, penakluk, pembuka kota Konstantinopel. Hebat. Yang kata Muhammad Al-Fatih ni, sejak akil balik sampai umur dia 49 tahun, dia tak pernah tinggal solat fardu secara berjamaah. Akil balik berapa umur? 15 tahun. Dia tak pernah tinggal solat fardu berjamaah. Yang kedua, dia tak pernah tinggal solat sunat rawatib mengiringi solat fardu qabliyah ba'diyah. Yang ketiga, dia tak pernah tinggal solat malam tahajud qiyamul lail. Ni yang Nabi kata dalam hadis. Nabi sebut ni akan lahirnya seorang manusia, pemimpin yang cukup hebat. Dia adalah sebaik-baik pemimpin pada waktu itu, sebaik-baik raja pula lagi, dan sebaik-baik tentera yang ada pada waktu itu. Inilah yang Nabi sebut, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Jadi kerana itu kita ambillah sikit sebanyak orang-orang yang kita boleh jadikan sebagai inspirer kita, sebagai inspirasi untuk kita terus mengamalkan sunnah Nabi untuk mencapai kejayaan dunia dan juga akhirat. Banyak lagi lah sahabat Nabi yang remaja muda. Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdul Dar. Begitu juga dengan Mu'az bin Jabal, dia remaja. Sehingga Mu'az bin Jabal digelar remaja alim. Umur 18 tahun dia dah Islam. Digelar sebagai as-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal memeluk Islam di Yathrib, di Madinah. Mu'az bin Jabal, alim orang dia, faqih, orang yang cukup hebat ilmu. Dan pernah Nabi kata Mu'az, akhadha biyadi, Rasulullah pegang tangan aku. Mana Nabi ni pegang tangan Mu'az ni, ingat senang ke tuan-tuan? Kalau dapat jadi sahabat Nabi pun Allah syukur sangat dah. Nak jadi sahabat Nabi pun susah. Nak jadi sahabat Nabi yang boleh bercakap dengan Nabi lagi susah. Nak jadi sahabat Nabi yang Nabi boleh pegang tangan dia lagi susah. Dah pegang tangan, kata Mu'az, Rasulullah bersabda, wallahi ya Mu'az, inni la uhibbuk. Mu'az, demi Allah aku amat mencintai menyayangi kamu wahai Mu'az. Usika ya Mu'az, dan aku nak berwasiat kepadamu ya Mu'az, la tada'anna duburi kulli salatin yaqul. Habis daripada salat jangan lupa doa ni, aku nak ajak ni. Doa apa dia?